Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan yang dah kita bahas semalam, iaitu daripada risalah yang baru Fiqh Al-Qulub oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Hafizahullah. Dan semalam kita dah bahas sebagai mukaddimah awal apa yang terdapat dalam buku ini. Sekali lagi saya sebut di sini, buku ni walaupun tajuknya Penawar Bagi Hati, dia bukanlah penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu. Yang tu ditahqiq oleh satu orang yang bernama Datuk Dr. Abdul Basit tu, ada yang tebal Penawar Bagi Hati tu. Yang tu memang Abdul Qadir Al-Mandili tulis sikit. Tapi yang ni saringan daripada banyak kitab. Antara yang digunakan sebagai rujukan untuk menulis risalah ini ialah Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini ialah ringkasan kepada ringkasan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kemudian diringkaskan oleh Imam Ibnu Jauzi dengan nama Minhajul Qasidin. Kemudian diringkaskan lagi Minhajul Qasidin itu oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan buku yang ada dan nak kita bincang pada pagi ini ialah ringkasan daripada tu, tapi taklah secara keseluruhannya. Maknanya masih lagi diambil daripada buku-buku yang lain. Maknanya digabung dalam semua buku-buku lah. Termasuklah buku Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Jadi semalam kita dah tengok perbahasan awal. Apa yang nak dibawa oleh buku ni, ianya lebih kontemporari, ianya lebih bersifat keperluan kepada masyarakat dan nak mencari isu-isu yang berkaitan untuk kita tengok di manakah lagi perbahasan berkenaan dengan hati manusia. Fiqhul Qulub berkait rapat dengan Fiqh Al-Jawarih. Fiqh Al-Jawarih semalam kita dah sebut, ianya ialah anggota tubuh badan kita. Kita mempelajari fiqh berkenaan dengan apa yang dituntut pada anggota badan. Ianya berat tapi mudah untuk dipraktikkan. Tapi fiqh berkaitan dengan hati, ianya ringkas, tak banyak sangat benda yang berkaitan dengan praktikal, tapi untuk dipraktikkan, iaitu untuk menjaga momentum dan pergerakan hati supaya tidak gelong ataupun tak lari daripada arah yang sepatutnya, ia bukan mudah. Perbahasan ini ialah perbahasan yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Jadi untuk bab yang pertama, pada hari ini kita akan masuk bab yang pertama. Bab yang pertama ni lebih kurang 35 muka surat yang dibawa dan diletakkan oleh penulis di bawah tajuk kedudukan, kepentingan dan juga pembahagian hati. Kita akan sentuh beberapa bahagian yang sempat daripada bab yang pertama ni. Kita tak sentuh semua jugalah. Okey. Dan kita akan tengok dulu definisi hati ataupun maksud hati daripada Al-Quran. Semalam kita dah tengok daripada segi bahasa.
Bila mana sebut hati yang telah dibawa daripada sebuah hadis, iaitu hadis yang dah kita sebutkan semalam, hadis yang disebutkan dengan lebih kurang dia punya maksud, idza salahat salahal jasadu kullu, ketahuilah sekiranya elok seketul daging itu, maka eloklah seluruh dalam tubuh badan manusia. Hadis yang dinisbahkan kepada Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir daripada Bukhari. Hadis itu menceritakan kepada kita maksud hati. Hati dalam bahasa Melayu selain daripada guna perkataan hati, ia juga digunakan dengan perkataan sanubari. Dalam ejaan Jawi dia akan eja dengan sad, sanubari. Ianya ialah bahasa yang sangat tua lah, langka punya bahasa. Ia mungkin bahasa Sanskrit yang lama yang menggambarkan kepada hati batin, maksudnya menggambarkan kepada hati batin. Okay. Jadi dalam bahasa Arab ia disebut sebagai qalb juga. Tiada beza dengan qalb yang ada dalam tubuh badan kita ni, iaitu hati yang memerangkap toksin-toksin dalam badan. Qalb, hati batin juga disebut dengan nama qalb. Jadi itu benda yang kita tengok daripada perbahasan dari segi bahasa. Okay. Sekarang dia nak bawa maksud hati yang terdapat dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 3 maksud yang dibawa di sini. Maksudnya bila mana datang perkataan qalb ataupun qulub dalam Al-Quran, dia tak membawa maksud satu, tapi dia ada 3 maksud. Yang pertama ialah ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 10. Allah Ta'ala sebut, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ayat ni dia cerita tentang perang. Allah Ta'ala kata idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ketika mana tentera itu datang daripada hulu dan juga hilir. Itu terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman. Walaupun perkataan fauq bermaksud atas, asfal maksud dia bawah. Maksudnya sini nak sebut pada kita semua penjuru tentera datang. Tentera yang nak serang orang Islam ni lah. Tapi tentera tu tak datang daripada atas betul dan tak datang pada bawah betul, merujuk pada zaman itu. Sebab zaman tu tiada serangan udara lagi. Serangan udara ni zaman kita dah ada kapal terbang. Tiada juga serangan daripada bawah. Serangan pada bawah, daripada bawah tanah pada zaman dulu. Biasanya serangan daripada depan dan belakang. Tapi nak tunjuknya semua ruang ditutup. Okay. Lalu dalam ayat tu Allah Ta'ala kata wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Okay, itu perkataan qulub digunakan. Dan pada masa itu pemandangan mata kamu tidak berketentuan arahnya. Dengan sebab semua dan segenap sudut datang, menyebabkan pandangan orang Islam, tentera Islam yang dikepung pada waktu itu, pandangan berterabur berselerak. Dengan sebab apa? Serangan daripada semua sudut. Ini ialah cerita tentang perang Ahzab. Sebelum datang ribut yang menyebabkan diorang tak boleh masuk ke dalam kawasan Madinah. Perang Ahzab ni perang Khandaq lah, perang yang ada gali parit tu. Okay. Jadi ketika mana orang-orang Islam tengok sekeliling Madinah itu dikelilingi oleh mereka, walaupun tak datang pada atas, tak datang pada bawah, tapi Tuhan nak gambarkan kemarahan tentera. Min fawqikum wa min asfala minkum. Waktu itu orang Islam, apa yang diorang rasa? Sekeliling kawasan telah dikepung. Kata Allah Ta'ala, zaghatil absar, berseleraklah pandangannya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan pada waktu itu hati menjadi resah, gelisah, cemas dan takut. Itu bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu dia tak berapa ngam dengan maksud sebenar daripada ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala kata rasa takut yang ada dalam hati orang Islam ketika mana peperangan Ahzab ni nak berlaku digambarkan dengan keadaan orang Islam pada waktu tu. Pandangan mata berselerak, tubuh badan ni gelisah, dan degupan jantung itu dapat dirasakan di lehernya lagi.
Mana di sini ni, letak tangan sini ni, rasa macam jantung duduk sini, bukan duduk di belah kiri. Kerana debaran yang begitu kuat. Sebab tu ayat ni sebut wa balaghatil qulubul hanajir, dan telah sampai jantung mereka itu kepada hunjarah. Hunjarah ni laluan leher kita ni, trakea ni, sinilah dikatakan hunjarah itu. Jantung tu duduk tempat asal, tapi nak kata debarnya dia tu pegang sini ni dah rasa dah. Tak perlu pegang bawah lagi, pegang sini ni dah rasa gerun. Cuma ayat ni Allah Ta'ala nak maksudkan qulub itu dengan makna roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu masing-masing menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Menang ke kita hari ni, kalah ke kita hari ni. Tapi poin yang nak kaitnya ialah penggunaan perkataan qulub dalam ayat ni bukanlah bermaksud hati sanubari, hati batin, tapi bermaksud kepada nadi, darah, nyawa, roh, jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah daripada firman Allah Ta'ala surah Qaf ayat 37. Allah Ta'ala sebut inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Maksud dia, sesungguhnya keterangan-keterangan, peristiwa-peristiwa tersebut tidak syak lagi mengandungi pelajaran bagi sesiapa yang mempunyai jantung hati yang sedar ketika mana membaca dan membuat interpretasi terhadap peristiwa yang berlaku, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh terhadap pengajaran itu dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Perkataan qalb digunakan dalam ayat ni. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya semua yang telah kami datangkan, contoh-contoh bukti-bukti ni cukup bagi orang yang ada hati. Hati sini dengan maksud akal fikiran. Dia tak bawa dengan makna sanubari tu, tak bawa, tapi dia bawa dengan makna akal fikiran. Surah Qaf ialah satu surah yang banyak manfaat padanya. Banyak manfaat padanya. Sebab tu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia ada tulis satu risalah, nama dia Al-Fawaid. Risalah tu nama dia Fawaid. Fawaid ni maksud dia apa? Faedah-faedah. Faedah pertama yang dia dapat dalam hidup dia ialah dia letak yang pertama sekali dalam buku Al-Fawaid ni ialah Ma'alim Surati Qaf. Ma'alim maksudnya motivasi-motivasi kebaikan-kebaikan yang ada dalam surah Qaf. Antara yang dia senaraikan ialah bagaimana Tuhan telah menggunakan perkataan qalb sebagai lambang kepada hati, dan Allah Ta'ala menjadikan pendengaran punca kepada akal berfungsi. Sebab dalam ayat yang sama Tuhan sebut inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Sesungguhnya pada semuanya itu ada cukup bukti untuk menjana akalnya, dan kalau dia tak boleh faham lagi, dengar, maka akalnya akan terjana, akalnya akan dapat memainkan peranan, boleh faham. Melainkan dia tutup telinga tu maksudnya apa? Bukan maknanya penerangan diberi dia tutup telinga, tu salah satu. Antaranya ialah menghalang telinga daripada mendengar penjelasan yang banyak. Itu antara sikap orang kurang akal berdasarkan pada ayat ni. Orang yang ada akal, akal dia tu banyak, akal dia tu berfungsi dengan baik, dia tak dengar satu, dua, tiga, empat, dia buka pendengaran dia luas. Seakan-akan dia banyak telinga walaupun dia dua telinga. Ada orang ada dua telinga tapi macam tak ada telinga. Akhirnya apa jadi? Akal tak berfungsi. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok makna yang ketiga bagi perkataan qalb dalam Al-Quran, iaitu apa yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Ta'ala sebut afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Okay, ayat ni apa maksud dia? Allah Ta'ala kata afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qalbun ya'qiluna biha. Bukankah alangkah baiknya sekiranya kamu mengembara di atas muka bumi
supaya dengan pengembaraan yang kamu buat, kamu dapat lihat kesan-kesan tersebut, kesan orang-orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, yang akan menyebabkan hati kamu itu dengannya dapat memahami. Hati sini yang pertama, sebab dalam ayat ni ada dua pengulangan perkataan qulub. Qulub yang pertama maksudnya akal. Qulub yang pertama maksudnya ialah akal. Okay. Tuhan kata, tak berjalan ke atas muka bumi dan tengok di sekeliling kamu ni benda-benda yang boleh menyebabkan akal kamu berfungsi, ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan kamu dengar. Sebab tu antara objektif daripada bermusafir, selain daripada musafir kerana nak ziarah orang, kerana nak mengeratkan hubungan kekeluargaan ke apa-apa sajalah, okay. Selain daripada tu musafir kerana nak memahami sejarah tempat orang, nak melihat kepelbagaian. Cuma caranya bila mana kita nak pergi memahami benda tu, kita kena buka telinga lah. Sebab tu ada orang dia pergi umrah, dia tutup telinga, tanya kuliah lah Masjid Nabawi, tak jadi apa, balik sama je. Masuk masjid tu, dengarlah kuliah, bukan buat kepala sendiri. Bukan kata mesti pandai bahasa Arab, sebab kuliah dalam bahasa Melayu pun ada. Sebab tu baliklah dengan fahaman itu, bawa dengan fahaman tu, balik dengan fahaman tu. Lebih teruk lagi, menajamkan fahaman yang salah. Selepas daripada balik tempat yang sepatutnya kamu dapat fahaman yang betul di situ. Itu sepatutnya. Dan di mana-mana sajalah kita pergi pun. Sebab tu pergi tempat bersejarah, buka telinga, dengar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kita pergi mana-mana muzium ke galeri ke, dia ada audio punya penerangan, beritahu. Tapi kita tak peduli. Sebab itulah kita pergi dengan tak pergi sama saja. Kadang-kadang orang yang tak pergi lagi bermaklumat pada orang yang dah pernah sampai situ. Macam tak ada guna orang yang sampai situ. Jadi ini ialah isyarat daripada Al-Quran. Kemudian Tuhan sebut pada ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa maksud dia? Maksud dia, tetapi kalaulah mereka yang mengembara pun tidak berguna pengembaraannya, kerana mereka mengembara itu bukanlah dengan mata hati, tetapi mereka mengembara dengan mata lendir sahaja yang tak memberi apa-apa kesan pada hatinya. Allah Ta'ala kata, bukanlah kerana dia orang itu buta, dia orang bukan OKU. Ni merujuk kepada musyrikin Mekah ni. Dia orang pergi Syam, dia orang pergi ke Yaman, kiri dan kanan. Pergi ke Syam, lalu Madain Saleh, lalu Al-Hijr, lalu tempat kaum Samud kena azab. Lalu pergi ke Yaman, lalu kawasan Najran, cerita Ashabul Ukhdud, lalu juga. Tapi lalu duanya tak ada kesan apa-apa pada musyrikin Mekah. Orang beritahu ni ya, kesudahan kepada kaum yang mendustai Rasulnya. Oh, macam tu lah. Lepas tu belah. Lepas tu orang tunjuk, inilah kesudahan kepada orang yang mengaku jadi Tuhan. Oh, macam tu belah. Itu gambaran perjalanan musyrikin Mekah. Kaya tapi tak cerdik, banyak duit, pergi 60 huta, balik 120 huta, tapi tak reti apa. Tuhan sebut la ta'mal absar, tak berfungsi dia punya mata hatinya, bukan tak berfungsi matanya. Pengembaraan yang buruk, habis duit saja, kenal tempat orang pun tak berubah apa pada diri. Lebih baik daripada tak pergi, daripada pergi. Okay. Jadi itu maksud daripada qulub yang disebut dalam ayat ini ialah al-qulubul lati fis sudur, hati yang berfungsi dalam dada manusia. Maknanya akal, kemudian hati sanubari yang melakukan interpretasi terhadap apa yang dia lihat, menggunakan semua panca indera ni untuk faham. Okey. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia sebut sini ialah tentang kedudukan hati dalam tubuh badan manusia. Tadi kita dah selesai penggunaan istilah qalb dalam Al-Quran. Sekarang kedudukan hati dalam tubuh manusia. Hati merupakan organ yang paling penting dalam jiwa manusia. Diibaratkan sebagai raja dalam tubuh manusia, manakala anggota-anggota lain diibaratkan sebagai bala tentera. Jika hati baik, bererti seluruh tindak tanduk anggota badan yang lain turut baik, dan jika hati buruk dan busuk, seluruh tindak tanduk anggota badan yang lain turut mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang keji dan busuk menurut kacamata syarak. Ini benda yang kita kena faham dan kita kena jelas. Sebab tu satu
teori yang silap yang berlega dalam masyarakat kita. Dia tu mulut je jahat tapi hati baik. Nonsense. Sampah. Ambil kataan tu, buang atas sampah. Bijak lagi perkataan tu. Tak guna punya perkataan. Perkataan yang tak beri apa-apa manfaat pun. Mana mungkin satu orang yang mulutnya berkata kotor, kita boleh kata dia ni baik walaupun hati dia, walaupun mulut dia kotor. Ia mustahil. Ianya benda yang sangat kontradik dalam banyak dalil yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi pun sebut berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang dah kita dengarkan semalam, Nabi kata inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Dalam tubuh manusia ada seketul daging, bila mana elok daging tu, elok seluruh tubuh badannya, termasuk lidahnya. Wa idza fasadat, bila mana buruk hati itu, fasadal jasadu kulluhu, buruklah kesemua sekali, termasuk lidahnya juga. Ini benda yang kita kena tahu. Dia tak akan duduk sekali, melainkan orang tu ada masalah hati hakikatnya. Tak perlulah nak guna perkataan secantik apa untuk backup, untuk cover orang yang seperti ini. Hakikatnya dia ada masalah hati, cuma dia tak nak mengaku saja. Okey, itu antara benda yang dibawa oleh oleh penulis nak sebut kepada kita bahawasanya kedudukan hati dalam kehidupan manusia ini besar. Sebab tu kerja mengislahkan hati lebih utama berbanding mengislahkan zahir tubuh badan manusia. Ada anggota tubuh badan kita ni yang tak berapa elok, ada orang dia repair. Ada setengah masyarakat budaya jadi budaya, bila mana tubuh badan dia ni tak berapa elok, dia pergi baiki dengan dia buat operation. Dia jadi budaya setengah-setengah bangsa. Bahkan dijadikan sebagai satu alternatif untuk menggembirakan. Tengok ada setengah-setengah bangsa, bila mana dia nak bagi hadiah sempena hari lahir anaknya, ada yang bagi hadiah operation muka ni. Hidung yang pesek bagi naik tinggi sikit, bibir yang kecil bagi tebal sikit. Itu antara benda pembaikian, pengislahan luaran. Tapi yang lebih besar ialah pengislahan dalaman, iaitu mengislahkan hatinya. Kemudian kata penulis, berdasarkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Ta'ala kata walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami jadikan neraka Jahannam itu, portionnya, bahagiannya, kebanyakannya untuk jin dan manusia. Jin dan manusia yang kriterianya macam mana? Lahum qulub la yafqahuna biha. Ada hati sanubari, tapi tak guna hati sanubari itu untuk faham. Tak faham dia. Walahum a'yun, ada mata untuk melihat, la yubsiruna biha, tak tengok juga. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga, sepasang telinga untuk mendengar, tapi tak mendengar. Kesudahannya Tuhan kata apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu diibaratkan seperti binatang ternakan yang dua kali tak cerdik berbanding binatang biasa. Binatang liar, dia ada rasa nak protect diri dan dia boleh baca merbahaya yang nak kena pada diri dia. Binatang ternak dia tak peduli. Orang umpan dia, orang bagi dedak, orang bagi makanan yang baik, cukup bulan, cukup tahun orang sembelih dia, orang makan daging dia. Tapi kalau binatang muftaris, haiwan pemangsa, haiwan liar ni, dia tak akan termakan dengan umpan. Kadang-kadang pandai dia daripada kita yang umpan. Dia ambil apa yang kita umpan tu kosong. Cerdik dia. Tapi Tuhan kata yang macam ni, mereka seperti binatang ternakan, lagi teruk daripada binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini ialah orang-orang yang lalai. Ghafilun maksudnya lalai. Kita di utara ni, kita ada satu perkataan yang kita guna untuk menunjukkan lalai tu, ghaflah. Lebih kurang. Memang ambil daripada bahasa Arab pun. Ghaflah ni dia mari daripada perkataan ghafl ataupun ghulf, yang bermaksud satu surface yang menutup semua panca indera dia. Telinga, mata, hatinya, ada satu hijab yang menyebabkan datang apa pun tak jadi apa. Sebab tu kalau kita baca kisah Fir'aun bertemu dengan Nabi Musa, cukup banyak dalil dan hujah, insiden-insiden, peristiwa-peristiwa yang sudah cukup, sangat cukup
untuk menyedarkan Firaun terhadap pengakuan dia ana rabbukumul a'la tu salah. Tapi apa yang kita tengok daripada pendirian Firaun? Dia tutup matanya, dia tutup telinganya, dia tutup hatinya untuk memahami. Bahkan dia telah buat satu wajah baru, dia burukkan pihak yang nak membetulkannya, iaitu Musa. Dan semua orang yang sekepala dengan Musa. Jadi itu dahsyatnya manusia bila mana dia ada masalah hati. Sebab tu dalam bahagian ni penulis dia kata, kematian hati adalah orang yang telah mati hati. Dalam erti kata yang lain, mereka telah benar-benar mati dan seakan jasad-jasad kosong yang berkeliaran di atas muka bumi. Dan mereka tak beri apa-apa manfaat. Sebab tu ada kata-kata orang Arab, wujuduhum kal adam wa adamuhum afdal. Wujudnya mereka macam tak ada. Tak ada mereka lagi baik atas muka dunia ni. Itu merujuk kepada masalah orang yang ada hati yang problem ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada laluan-laluan iblis untuk masuk ke dalam hati manusia ni. Penulis ni dia senaraikan 10 laluan. Saya kira kalau saya dapat selesai yang ni, kira berpadalah untuk kuliah kita bagi bab pertama ni. Okay. Dia kata sini, laluan atau pintu masuk syaitan ke dalam hati melibatkan sifat-sifat manusia itu sendiri, laluannya terlalu banyak. Ni diambil dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di sini diutarakan beberapa laluan utama syaitan yang boleh diibaratkan sebagai lebuh raya utama. Maknanya yang ni, kita kena yang ni, kita payah nak sedar kita sedang dijangkiti dan berada pada condition penyakit hati. Okay. Yang dilalui oleh segerombolan tentera syaitan yang sangat ramai. Okay. Antara laluan utama syaitan ialah yang pertama, hasad, dengki dan haloba. Apabila seorang hamba haloba terhadap sesuatu, dia akan dibutakan dan dibisukan dengan kehalobaannya itu daripada menumpukan kepada perintah dan larangan Allah. Ini general, umum, kita tahu. Orang yang ada hasad, dengki dan dia ada tamak yang luar biasa yang disebut sebagai haloba. Tamak negatif, tumuh positif. Itu beza dalam bahasa Arab. Tamak maksudnya orang yang tamak pada benda yang merugikan akhirat dia. Dia kumpul harta banyak, lepas tu harta tu tak beri apa-apa manfaat, bahkan memudaratkan dia. Ada orang satu lagi portion, satu lagi side, tumuh. Tumuh ni ialah orang yang nak pada benda positif. Dia memperbanyakkan amal ibadat dia, dia memperbanyakkan ilmu dia. Okay. Itu laluan pertama. Laluan utama syaitan, boleh meruntuhkan dan memberi kesan pada hati manusia. Yang kedua, perasaan marah, nafsu yang tak terkawal, bengis ataupun garang. Kita utara panggil cengir tak ketahuan hala. Lain macam, tak boleh tegur langsung. Nabi pernah pesan kepada para sahabat bila mana sahabat minta nasihat, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia minta lagi benda lain, Nabi ulang benda sama, jangan marah. Sebab marah ini ialah pintu yang boleh mencelarukan dan melemahkan fikiran. Sebab tu bila mana nak marah, Nabi suruh kita isti'adzah. Bila mana ada sifat marah, daripada berdiri duduk, daripada duduk baring. Tapi bagi orang yang nak layan marah dia, daripada dia baring dia bangun, duduk. Daripada duduk dia berdiri, daripada berdiri dia nak capai barang, dia nak pukul orang. Itulah tindakan yang berlawanan. Cuma adanya syaitan, dia boleh menyebabkan satu orang parah pada benda ni. Yang ketiga, suka dan gemar berlebih-lebihan dalam mengumpul sesuatu, termasuklah menghiasi rumah, pakaian dan peralatan seperti perabot. Ni penulis sebut. Yang ni jaga dekat raya ni. Berpadalah, minimalis lebih baik. Saya tak tambah ni, tuan-tuan beli buku boleh tengok muka surat dulu. Memang dia sebut suka dan gemar berlebihan dalam menghiasi rumah, pakaian dan peralatan perabot. Sifat ini menjadikan manusia menghabiskan umur dengan mencantikkan rumah, menghiasi atap dan dinding, berhias dalam berpakaian dan juga memiliki perabot rumah. Dengan itu manusia menjadi rugi sepanjang usia disebabkan perkara-perkara tersebut. Memang ada pun orang macam ni. Sama ada itu memang tabiat dia. Dia suka memenuhi rumahnya dengan hiasan-hiasan yang tak penting. Akhirnya benda tu menjadikan penuh rumah dia.
Sebab tu antara benda-benda yang negatif pada manusia ni, dia ada satu sifat suka kumpul barang yang tak perlu. Ada orang isi rumahnya, kita letaklah 4 orang. Isi rumah 4 orang, beli minyak masak sebotol yang besar tu dah cukup untuk kadar sebulan. Tapi ada setengah orang, dia beli minyak masak, dia susun atas almari dapur dia, dah nak jadi supermarket kedua dah dalam rumah dia. Ada orang macam tu. Beli sabun basuh pinggan, kedai tu kena beli dengan dia balik sebab dia beli banyak. Habis botol dia ganti 2, habis botol dia ganti 2, habis botol dia ganti 2. Ni saya tak nak sebut lah jantina mana yang lebih orang kata apa, lebih fokus pada benda ni. Cuma ianya daripada bab yang tak elok. Sebab saya bukan nak kata perempuan je buat perangai ni, lelaki pun ada buat perangai macam ni. Ada yang kumpul benda-benda yang berkaitan dengan perhiasan rumah, antaranya pinggan mangkuk apa semua, yang diletakkan dalam almari apa semua, yang tak digunakan, akhirnya buat keluar sapu habuk. Pinggan yang mahal, pinggan yang harga satu set 1,000, 2,000, yang bila mana nak beli tu iklan dia kata ni tembak dengan peluru hidup pun tak pecah pinggan ni, tapi dia hidang untuk anak dan isteri dia ataupun untuk suami dan anak-anaknya. Pinggan plastik biasa yang beli dekat Eco Shop tu je, yang boleh buat bumerang main dekat sawah padi je. Cuma dia kata inilah sikap-sikap yang tak sepatutnya. Ada beli Tupperware macam-macam colour, nak himpun semua colour. Ini semua bab-bab. Bahkan kau tengok dari segi psikologi, bukan bercakap dari segi agama, dari segi psikologi, ini bahagian pada sakit mental sebenarnya. Suka kumpul barang. Ada orang dia beli, dia spend duit beli barang baru. Ini bahagian daripada menumpuk benda-benda yang tak perlu dalam rumah. Semuanya akan disoal. Ada satu lagi penyakit, orang buang dalam tong sampah, dia kutip balik rumah pun tak balik juga. Sehingga rumah jadi penuh dengan semua barang, tak ada ruang. Masuk dalam rumah dia serabut. Orang pun tengok, ni rumah ke workshop? Workshop pun kemas lagi. Ada perangai-perangai seperti ini. Jadi ini juga adalah madakhilus syaitan, tempat lalunya syaitan. Yang keempat, terlalu kenyang kerana ianya menguatkan nafsu syahwat dan menjauhkan diri daripada beribadat dan taat kepada Allah. Yang ni pun dekat dengan pengamalan kita dalam bulan Ramadan ni. Bila mana perut terlalu lapar, tak makan dalam tempoh masa yang lama, pergi ke bazar Ramadan, beli bermacam-macam juadah, akhirnya sebahagian besarnya tak boleh habiskan. Daripada bazar jadi bazir Ramadan dah. Jadi ini benda yang perlu dikawal. Elakkan untuk tengok. Walaupun ada orang buat perbandingan, saya tengok ada sebahagian TikTokers ni duk buat bandingan. Beza Ramadan di setengah negara dengan Ramadan di Malaysia. Di Malaysia ni bazar Ramadan bermacam-macam pilihan makanan. Negara lain tak ada. Dia banding tu dengan Arab Saudi. Arab Saudi tak ada apa. Tapi dari satu segi, memang kalau kita ada pengalaman Ramadan di negara Timur Tengah ni, dia bosanlah sikit sebab dia hanya berulang makanan yang sama tiap-tiap hari. Di Malaysia ni kita ada macam-macam variation makanan. Saya ingat di Jordan dulu bila mana bulan Ramadan, 2 benda je yang akan keluar tanya Ramadan di Jordan ni. Satu, air asam Jawa, tamar hindi. Yang kedua, kuih ketayif. 2 tu Arab beratus akan. Dia tak ada bazar. Satu kedai tu je, orang tuju. Dia beza dengan Malaysia. Sehinggalah pelajar Malaysia ramai, dia wujudkan bazar Ramadan. Arab pun tengok lain macam orang Melayu. Dia bawa perangai Melayu tu sampai ke padang pasir yang tandus tu. Boleh jumpa onde-onde. Sini panggil onde-onde kan. Onde-onde tu boleh jumpa di Jordan. Punya payah nak buat. Buku pun tak balik, tapi sibuk cari nyok tu, nak cari kat mana. Negara sana bukan ada nyok kan. Tapi cari ada bawa order Malaysia lagi. Tu nak kata kadang-kadang buang masa juga lah. Kadang-kadang buang masa. Okey. Yang kelima, tamak dan terlalu ingin diterima orang lain. Ini dalam sakit mental dia panggil narsistik punya problem. Rasa diri superior, tak boleh ditegur. Ini tempat madakhilus syaitan. Jika seseorang ingin mendampingi seseorang, terutama sekali orang yang berpengaruh dan berharta, dia akan memuji-muji, mengampu-ngampu orang tersebut secara keterlaluan, meskipun dalam perkara yang tidak benar. Dia tidak akan menyerunya kepada perkara yang baik dan sekali-kali tidak akan menegahnya kepada perkara mungkar. Ini semua dikategorikan sebagai
orang yang ada mental disorder hakikatnya. Bila mana dia tak kawal. Narsistik ni ialah perangai tak boleh kena tegur. Dah rasa diri hebat, rasa diri boleh selesai semua benda. Itu juga antara bentuk syaitan masuk rosakkan orang. Yang keenam, tergesa-gesa dan terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam setiap perkara. Yang ni umum lah. Semua orang kena penyakit ni. Bila mana ada isu, kalut nak buat huraian ataupun nak buat ulasan. Ini antara benda yang kita kena tahu. Yang ketujuh, terlalu sayangkan harta benda. Dalam arti kata lain, kedekut ataupun bakhil. Ini juga antara sebab orang kata apa, syaitan masuk rosakkan kita. Yang ke-8, menyeru orang kepada fanatism. Fanatik pada apa-apa je lah. Fanatik mazhab, fanatik pandangan, fanatik pada tokoh, fanatik kepada parti tertentu ke apa saja. Ini ialah bentuk-bentuk madakhilus syaitan. Yang ke-9, mendorong orang-orang awam memikirkan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya dan perkara-perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal fikiran mereka. Maknanya menyibukkan diri untuk bercakap pada benda yang kita tiada akses yang luas. Salah satunya ialah memperpanjang dan memperlebarkan perbahasan tentang zat Tuhan. Ini ambil daripada kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi. Banyak sangat, lama sangat sebut, sehingga ada masa nak berdebat, sehingga buat masa yang panjang untuk layan benda ni. Kadang-kadang ianya menjadi tempat masuk syaitan. Yang ke-10, buruk sangka terhadap orang-orang Islam. Seseorang yang menghukum orang Islam berdasarkan kepada perasaan buruk sangka akan pasti menghina, bermulut lancang dan melihat dirinya lebih baik daripada orang itu. Ini saya nak sebut sikit dengan isu semasa ni. Ada satu hantaran dia buat di laman sosial, FB pun ada, di tempat-tempat lain pun ada. Hantaran tu ringkas. Dia kata budaya orang sekarang, bila mana raya, balik kampung, tak tidur dah dekat rumah mak dan ayah, tapi cari homestay, cari hotel, pagi raya baru pergi rumah mak dan ayah. Dia cuba nak gambarkan budaya tu negatif. Okey. Dalam isu ni ada beberapa side yang kita kena tengok. Pertama, kenapa orang sudah mula tak pilih untuk tidur di rumah mak dan ayah dia secara beramai-ramai macam digambarkan pada 10-15 tahun yang lepas. Penuh dekat ruang tamu kalau rumah-rumah lama tu. Kerana apa? Pertama yang saya tengoklah, kesedaran menjaga aurat sudah ada dalam kalangan masyarakat. Saya tak kata, orang kata apa, orang yang pilih benda ni ialah orang yang sombong, tapi dia cuba sedaya upaya. Suami bertanggungjawab menjaga aurat anak dan isterinya perempuan daripada dilihat oleh orang yang bukan mahram, termasuklah ketika mana hari raya ni ialah ipar duai. Sebab dalam keadaan rumah kampung yang tak cukup bilik, tak cukup ruang, agak mustahil di pagi raya tu orang nak bersiap keluar masuk tandah dalam keadaan dia akan pakai menutup aurat yang sepenuhnya. Mustahil. Kita kena ingat hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, bila mana satu orang datang jumpa Nabi daripada Ansar. Sebelum pada tu Nabi kata, iyyaka waddukhulu 'alan nisa. Hati-hati kamu bila mana masuk dalam perkumpulan orang perempuan yang ramai. Lelaki itu pun tanya, wa kaifal hamwa ya Rasulullah? Macam mana dengan ipar wahai Rasulullah? Nabi jawab ringkas, al-hamwul maut. Ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Maksud apa hadis ni? Hadis riwayat Bukhari. Di hari raya yang mulia tu, ianya ialah lambang pada kemenangan. Kita jaga macam-macam, baca Quran, sekian, apa buat ibadat. Di hari raya yang indah itulah kita hancurkan semua amal ibadah, termasuklah mengambil ringan pada isu aurat. Itu bentuk kegagalan awal. Tak sampai 24 jam dah gagal lah. Tak sampai 24 jam dah gagal. Tuan-tuan, saya tengok, saya tahu sebab saya membesar kawasan kampung. Dulu kita tengok adik-beradik kita yang dah kahwin ni tak jaga sangat bab-bab ni. Anak-anak perempuan dia keluar pada bilik air daripada tandas, ada pakai tudung macam dia nak keluar pergi keluar, dia akan lapik dengan tuala je, nampak rambut dia atas. Dia tak akan pakai jubah, apatah lagi nak pakai telekung semayang keluar daripada tandas. Orang tak pakai telekung, orang akan pakai baju t-shirt, nampak lengan
Dia tu ialah mahram kepada adik-beradik lelaki dia. Isteri kepada abang kita, isteri kepada adik kita, kita tak boleh tengok isteri dia. Tak boleh tengok. Tapi bila mana hari raya, benda ni legal dan orang tak sensitif benda ni. Jadi ada orang yang sedar, dia pilih nak duduk homestay. Dia nak duduk hotel. Lambat sikit dia sampai sebab dia nak jaga benda ni. Itu bab daripada dia faham agama. Kita jangan yang Allah berkira lah, aku tak berkenan lah isteri hang. Ada orang yang sebut macam tu. Dia bukan isu berkenan tak berkenan. Isu pada hukum hakamnya. Isu kepada hukum hakamnya. Hari ni tak berkenan. Lepas tengok lengan kawan tu, oh rupa-rupanya bulu dia lebat pada bulu aku. Berkenan dia. Jadi berkenan balik dia. Jadi kena hati-hati bab tu. Kena hati-hati sebab syaitan. Kita dah sebut. Hati berbolak-balik. Hati bolak. Macam mana syaitan nak rosak kita? Hanya tengok satu dua benda ya. Apatah lagi bab lain. Contoh, masuk dalam bilik air yang ramai. Ni saya bagi situasi. Pakaian-pakaian dalam yang kadang-kadang terlupa nak ambil. Dilihat oleh ipar ketika mana masuk dalam tanda. Dia tak tengok aurat ni. Ni bukan isu tengok aurat. Dia tengok orang lelaki, dia boleh imagine something dah daripada benda tu. Liarnya dia punya pemikiran tu. Ini bab-bab yang kita kena jaga. Sebab tu orang yang dah mula ada kesedaran ni bagus. Melainkan mak ayah tu dia kena renovate rumah dia seluas-luas mungkin. Anak ada 10 bilik, 10 bilik semua ada toilet kat dalam. Mampu ke? Cukup ke duit nak buat macam tu? Itu isunya. Kalau memang kaya betul, memang ada partition yang luas, okey, tak ada problem. Tak ada isu dah dia nak pergi duduk homestay mana-mana. Tapi kalau orang yang sedar, rumah kampung yang sempit, partition yang tak luas. Sebab kalau tengok kan rumah kampung yang lama-lama ni, bilik dia tu, dinding bilik ni orang boleh jenguk atas tengok siapa tidur. Tuan-tuan tengok cerita masa-masa mandi kan. Lodging Mak Minah tu yang Piramli duduk bergaduh dengan itu kerabat diraja Perlis tau, yang berlakon tu, yang jadi cikgu tu lah. Okey. Cumanya tuan tengok suasana rumah sewa dulu. Orang boleh jolok something, orang boleh tengok. Dan ada kepala-kepala nakal yang masang ni dia boleh buat macam-macam. Tambah rumah lama ni dinding tak berapa rapat sangat, ada lubang, buka lampu nampak cahaya apa semua. Ini semua benda yang perlu diambil kira. Kalau semua lelaki tak kahwin, bujang, okey, masih lagi. Tu pun sekarang bahaya, lelaki dengan lelaki pun dahsyat juga. Cuma nak katanya itu benda yang kena ambil kira. Bagi saya benda tu bukanlah benda yang salah secara total. Ini semua nak menjaga hati. Sebab kita kena tahu, sebagai yang terakhir, kita kena hati-hati dengan hati kita. Hati kita sekarang kita boleh jamin tak liar kot. Tapi kerana satu dua pandangan boleh meliarkan hati. Okay, jadi alhamdulillah kita selesai untuk 10 laluan mudah syaitan memasuki hati manusia. Nanti kita akan sambung lagi pada bab yang pertama ni, kategori hati manusia dari segi sihat dan sakit. Yang tu kita akan sambung pada akan datang lah kot. Kita akan sambung pada akan datang. Kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.